Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pencadang dalam bahasa Inggeris adalah lebih penting daripada bahasa Melayu. Ada dua perkara yang saya perlu ucapkan masa sekarang. Komunikasi orang panggil. Bagaimana mereka bertemu, berbincang, berkomunikasi antara satu sama lain. Bermakna dalam dunia komunikasi adalah dalam bahasa Inggeris kebanyakannya. Mereka belajar cakap je. Hidup Saya- cadang. Saya nak mengatakan mana komunikasi dalam bahasa Inggeris ni amat penting sekali. Sebab apa, kita pergi mana-mana dalam dunia ni, kalau kita cakap bahasa Melayu, siapa faham? Ayam mitik lah. Kita pergi nak belajar lah, kita nak pergi belajar luar negara. Kita sibuk nakkan bahasa Melayu. Mati-mati saya nak belajar bahasa Melayu. Orang tu buat bahasa Inggeris, apa semua orang faham. Tapi kita nak bahasa Melayu juga. Boleh ke kita belajar? Itulah pentingnya bahasa Inggeris ni. Bukan bahasa Melayu. Kalau kata dekat Malaysia ni, kita ingat bahasa Melayu, bolehlah bahasa Melayu, buat penting. Tapi kalau orang Inggeris datang sini, nak paksa je belajar Melayu. Dia nak ajar kita. Kita kadang import orang Inggeris datang mengajar Inggeris ke, mengajar bahagian-bahagian engineering ke, belajar pekerjaan. Kita nak paksa dia ajar kita bahasa Melayu? Tak mungkin. Kita kena faham juga bahasa Inggeris. Itu bab communication lah, bab komunikasi. Lagi satu adalah bahasa Inggeris ni amat penting daripada bahasa Melayu. Sebab kalau kita nak buat rujukan lah, mana-mana rujukan, pergi internet rujukan, kalau kita ambil rujukan tu dalam bahasa Melayu, ingat tak banyak yang kita dapat. Tak banyak. Mungkin ada yang kata-kata dia pun kita tak faham. Mungkin ada kata dia pun dia ambil daripada Inggeris. Dia melayukan dia daripada bahasa Inggeris. Jadi kita nak macam mana kita nak tahu benda, kita nak rujuk satu perkara, kita cari bahagian Melayu. Tak banyak dapatnya. Rasa-rasa tak banyak. Kalau kita nak bezakan dengan Inggeris ni, kita buat rujukan, kita apa saja kita nak, kita akan dapat tahu dalam tu. Tak apalah. Yang lain saya biarkan kawan-kawan saya ni teruskan lah. Bagi pembangkang, keluarkanlah apa yang ada. Lihat sama ada boleh. So sekianlah saya ucap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cik Sendi, yang menjadi jurnalis dan kawan-kawan saya pembangkang dan juga penjadang. Pada hari ini kita ditugaskan untuk membangkang bahasa Inggeris lebih penting daripada bahasa Melayu. Pertama, saya nak maklumkan di Nusantara kita dapat 300 juta penduduk Melayu. Indonesia, Malaysia, Brunei dan Selatan dan Filipina. Mereka semua berbahasa Melayu. Dan kedua yang saya maklumkan, Jepun, mereka bangga dengan bahasa Jepun mereka. Mereka translate bahasa Inggeris ke bahasa Jepun, mereka boleh buat bermacam-macam. Supaya juga orang Melayu, mereka translate buku-buku Inggeris ke bahasa Melayu dan boleh mendidik anak bangsa dalam bahasa Melayu. Ketiga kita dalam negara itu, negara Malaysia, negara Melayu. Kalau kita tidak bangga dengan bangsa Melayu, siapa yang akan membanggakan bahasa kita? Jadi dalam hal ini kita perlu berjuang
bahasa penting dalam Nusantara ini. Kerana kalau kita berhati kaji sejarah Kesultanan Melaka dahulu, lingua perakam dengan bahasa Melayu. Waktu Melayu ada mereka peniaga-peniaga hebat. Mereka peniaga bagi orang India. Mereka berbahasa Melayu. Mereka semua belajar orang India, Cina dulu sampai ke Melaka. Mereka belajar bahasa Melayu, bukan bahasa Inggeris. Dan saya ingat ada kawan saya pengembara di Europe sana. Dia sesat di Paris. Dia tanya dengan orang Perancis dalam bahasa Inggeris. Dia tak layan pun sebab dia bangga dengan bahasa Perancisnya. Jadi kalau saya pengang, "Encik boleh tanya kat mana ni Paris?" "Ya, Paris? Saya nak pergi Paris lah." Dia cakap bahasa Melayu. Oh, baru Perancis cakap, "Oh, do you know Paris?" Dah baru dicakapkan. Sebab dia Eropah, dia bangga dengan bahasa dia. Bahasa Perancis, Jerman, Sepanyol, dia tidak bahasa Inggeris. Jadi hal ini kita kena bangga bahasa kita, bahasa Melayu. Jadi dalam hal ini kita tak setuju. Bahasa lebih penting dan bahasa ada satu jenis yang boleh kita subjek di mana benda ni kita boleh translate. Mungkin kata kalau kita dalam engineering, banyak buku dalam bahasa Melayu yang boleh diterima dalam bahasa Melayu. Kita boleh buat engineering dan sebagainya. Dan saya ingat Hamka bercakap waktu bagi mereka orang-orang yang suka bangga dengan bahasa Belandanya. Hamka cakap, kamu translate bahasa-bahasa ke bahasa Indonesia. Anak bangsa kita semua boleh belajar apa benda saja ilmu dalam dunia ni. Jadi bahasa Inggeris di mana kita perlu bangga dengan bahasa Melayu. Apa yang kita perlukan, kita translate, terjemahkan jadi satu tinggal perangkat mereka. Dan seterusnya di Malaysia ni bahasa Melayu ada bahasa perpaduan. Mana kalau orang India di Malaysia cakap bahasa Melayu. Jadi benda ni satu benda yang penting. Dia tak cakap bahasa Inggeris. Mungkin di India boleh Inggeris satu penting, tapi di Malaysia bahasa Melayu kata umum semua boleh cakap bahasa Melayu. Ya, kalau saya tak cakap, saya ingat dia orang baru sampai kot. Jadi dalam hal ni saya rasa kita perlu perjuangkan bahasa Melayu dan bagi mereka kaum-kaum yang bijak pandai, kalau ada ilmu yang lebih, translatekan bahasa Melayu supaya semua boleh belajar bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Okey. Wow, mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembangkang saya ni. Okey, di sini sebenarnya saya tumpang bangga dengan Haji Kamarudin tadi. Dan saya bangga dengan orang Melayu. Haji Khairuddin. Saya bangga. Tapi saya tak nafikan bahasa Melayu adalah bahasa saya, agama saya. Bukan agama saya. Bangsa saya. Bangsa Melayu adalah bangsa saya. Tapi kat sini kita membincangkan apa yang lebih penting, bukan kebanggaan. Saya bangga dengan bangsa Melayu, tapi kepentingan dari segi yang akan saya huraikan kat sini, yang akan dilebihkan oleh kawan saya, cuma saya ingin huraikan dua je. Iaitu dari segi keuntungan, dari segi perniagaan, dari segi hubungan dengan negara-negara luar. Bahasa Inggeris adalah amat penting. Contoh, kita tengok, jika filem Melayu, berapa banyak negara dia boleh pergi. Tapi kalau filem Inggeris, macam Arnold Schwarzenegger tu, dia jadi gambler. Duit yang dia peruntukkan untuk kempen dia hanyalah suku daripada duit satu filem Terminator. Berapa banyak collection dia yang dia dapat. Mana bahasa Inggeris yang ada, yang diketengahkan, yang diedarkan ke seluruh dunia, mampu menjana pendapatan yang mana memberi kepentingan untuk usahawan-usahawan filem. Jadi kalau Melayu macam filem Malaysia yang hebat, KL Gangster sekalipun, berapa jauh boleh pergi? Paling tak 4 juta je boleh collection. Dia sekali collect 70 juta, makan tak habis sampai mati dengan duit tu je. Okey. Yang kedua, yang saya nak jelaskan kat sini, saya rasa 100% yang ada kat sini menggunakan bahasa Inggeris, termasuklah pembangkang sendiri. Cuba tengok handphone, adakah menggunakan menu bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris? Cuba tengok sekarang. Melayu kata setting dia. Kat situ pun kita tengok, kadang-kadang bahasa Melayu kita guna, dia dah di Indonesia kan kita sendiri pun tak faham. Terpaksa ke menu bahasa Inggeris. Jadi kat situ kita nampak dalam telekomunikasi, dalam hubungan, dalam bidang elektronik, engineering, semua lebih pada bahasa Inggeris. Kerana bahasa Inggeris ni digunakan secara meluas. Ataupun kalau kita rojakkan bahasa Melayu pun, kebanyakan kita campurkan bahasa Inggeris. Jarang kita rojakkan dengan bahasa Tamil ke, tak ada. Jarang kita guna macam tu. Kebanyakan yes, alright.
Yang biasa digunakan okey bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Pihak pembangkang takut nak jawab. Anda tengok sendiri pembangkang sendiri pun akan rasa ya tak ya juga. Betul tak? Tak betul. Okey, kalau dunia. Jadi kat sini kita nampak hubungan dan penggunaan harian kita adalah bahasa Inggeris. Jadi bahasa Inggeris ini bukan maknanya kita tinggalkan bahasa Melayu. Kita bangga dengan bahasa Melayu, tapi dari segi kekuatan hubungan komunikasi kita, dari segi kekuatan kewangan kita, kalau kita nak lakukan bisnes, Inggeris adalah keutamaan sebab seluruh dunia boleh faham. Dan satu lagi, pelancong yang datang ke sini first sebelum dia belajar bahasa Melayu, dia akan menggunakan bahasa Inggeris. Jadi kat situlah kita nampak bahasa Inggeris ni adalah satu kepentingan. Sebenarnya sebelum ni Haji Khairuddin sendiri pun cakap, dia bila ada pelancong, dia akan menggunakan bahasa Inggeris untuk kenalkan dia punya apa tu? Homestay. Jadi kat sini kita nampak bahasa Inggeris ni, walaupun orang yang baby hingga ke orang yang dah berumur menggunakan bahasa Inggeris. Jadi kat sini kita nampak pentingnya bahasa Inggeris berlaku pada kita, yang diimplementasikan dalam hubungan kita sesama manusia. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di hadapan ini untuk membangkang apa yang pihak pencadang telah cadangkan dengan usul bahasa Inggeris lebih penting daripada bahasa Melayu. Yang berusaha Encik Azman dan juga Cik Sandy selaku moderator pada malam ini. Baiklah, pada malam ini saya cuba membawa hadirin hadirat sekalian ke satu dimensi yang mana kita lihat pada tahun 1940 Hiroshima dan Nagasaki di Jepun telah dijatuhkan bom oleh Amerika. Sebab apa? Sebabnya persaingan. Bila mana ada persaingan, dalam masa 3 dekad Hiroshima dan Nagasaki naik dalam masa 30 tahun. Dia naik, dia tak nak tiru siapa-siapa. Dia cuma nak membangun dengan identiti dia sendiri. Bila mana dia membangun dengan identiti dia sendiri, dalam masa 3 dekad dia lebih ke depan daripada negara yang telah memusnahkan 2 bandar besar ini. Sebab apa jadi macam itu? Sebab begini. Yang pertama sekali, orang Jepun dia melihat ada jati diri dalam jiwa mereka. Berbalik kepada negara kita, bila bahasa Melayu kita dimartabatkan, ada jiwanya bahasa Melayu dalam diri setiap penduduk Malaysia ini, makna kita tak ada bergantung lagi pada bahasa Inggeris. Satu contoh dalam dunia hiburan, bila mana kerajaan kita ingin memartabatkan bahasa Melayu, dia cuba membuat subtitle ataupun sari kata dalam setiap filem ataupun cerita-cerita yang diimport daripada luar. Itu salah satu daripada perkara untuk memberi satu nilai tambah kepada anak bangsa kita supaya dia boleh menguasai bahasa Melayu dengan betul, tidak bergantung kepada bahasa Inggeris semata-mata. Begitu juga dengan hubungan luar. Hubungan luar, kalau kita berada di negara-negara Nusantara, contohnya dengan Indonesia, dengan Jepun, dengan Brunei, kita bergantung dengan penggunaan bahasa Melayu. Kita tak mengguna penggunaan bahasa Inggeris, melainkan kalau dengan negara tersebut menggunakan memang dia punya dia punya bahasa asalnya adalah bahasa Inggeris, begitu. Tapi yang memartabatkan sendiri bahasa Melayu kita adalah kita, dan penting untuk kita tahu bahawa bahasa Melayu ni adalah bahasa ilmu untuk kita semua. Contoh macam pihak pencadang beritahu tadi, bahan rujukan. Bahan rujukan sebenarnya boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan boleh kita gunakan untuk anak bangsa kita pada masa akan datang. Seterusnya,
bahasa Melayu ni sebagai macam Tuan Haji, saya menyokong Tuan Haji Herudin cakap tadi, bahasa Melayu sebagai bahasa untuk bahasa komunikasi, bahasa percakapan untuk semua kaum. Baik kita di Malaysia ni termasuk people yang baru sampai tu, Bangla yang baru sampai tu, dia bercakap bahasa Melayu. Dia tak bercakap bahasa Inggeris dengan orang Melayu. Sebab apa? Sebabnya dalam negara kita ni semua menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara ataupun bahasa komunikasi. Itu saja saya punya hujah pada malam ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pihak pembangkang, rakan-rakan pihak pencalang dan juga para hadirin dan hadirat sekalian. Usul kita pada ini adalah bahasa Inggeris lebih penting daripada bahasa Melayu. Okey, kita dapat dengar dari pihak pembangkang bahawa pihak pembangkang pertama mengatakan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa Nusantara, atau orang yang Nusantara adalah berbahasa Melayu. Dan beliau ada menyatakan juga kita perlu berbangga dengan bahasa Melayu. Hujah saya, ini adalah ada kebenarannya di mana kita perlu merasa bangga dengan bahasa kita. Tetapi apa yang kita hujahkan di sini adalah bahasa kita lebih penting daripada bahasa Melayu. Seperti yang disebutkan oleh rakan pertanyaan kita yang pertama, keutamaan dia adalah untuk berkomunikasi. Kerana bahasa dengan pengetahuan kita bahasa Inggeris, maksudnya kita boleh berinteraksi, berkomunikasi dengan rakan-rakan ataupun dengan siapa-siapa saja yang bukan sahaja di dalam lingkungan Nusantara. Kita boleh berkomunikasi dengan rakan-rakan kita dari luar daripada Nusantara. Bagaimana kalau kita nak berkomunikasi dengan orang yang di luar Nusantara sekiranya kita tak boleh berbahasa Melayu? Itu poin yang pertama. Yang kedua, pihak pembangkang juga ada mencadangkan, ada menyatakan kita banyak ataupun banyak rujukan boleh ditranslate, ataupun diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Tapi suka saya nyatakan di sini, berapa banyakkah sebenarnya bahan-bahan bahasa Inggeris yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu untuk dirujuk oleh kita. Okey, ini adalah poin yang penting, kerana kalau kita lihat pelajar-pelajar sehingga di tahap universiti, mereka pergi ke universiti untuk mencari bahan-bahan, mereka akan terpaksa untuk mendapatkan bahan-bahan rujukan dalam berbahasa Inggeris kerana ketiadaan rujukan dalam bahasa Melayu atau kekurangan bahan-bahan rujukan. So di sinilah nyatalah bahawa hujah ni adalah benar bahawa bahasa Inggeris lebih penting dari bahasa Melayu. Okey, sekiranya pelajar-pelajar lemah untuk menguasai bahasa Inggeris, ini akan menyebabkan pelajar-pelajar akan ketinggalan dari segi ilmu. Dan kebanyakan di universiti walaupun pensyarah akan memberi syarahan ataupun memberi kelas dalam bahasa Melayu, tapi kebanyakan rujukan pensyarah sendiri dalam bahasa Inggeris atau dia akan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Kerana apa? Kerana satu poinnya adalah bahasa Inggeris memberikan satu bahasa yang memberi makna yang lebih tepat berbanding bahasa Melayu. Sebagai contoh, paling mudah adalah contohnya kita di bilik air. Okay, kita flush. Saya masih belum jumpa terjemahan yang sesuai untuk flush dalam bahasa Melayu. Okay, dan dalam banyak perkara juga kita bahasa Melayu banyak mengambil daripada bahasa-bahasa Inggeris. Contoh tadi macam seks yang lebih mudah difahami, okay kan, daripada bahasa okay kan, sebenarnya alright kan, dan alright, okay, all correct, okay, all correct. Okey, kemudiannya lain-lain adalah seperti oksigen dalam Inggeris, oksigen. So ini semua adalah bahasa Inggeris yang perlu kita fahami, yang perlu kita maksudnya kita terima guna pakai dalam bahasa Melayu, yang menunjukkan ini bahasa Inggeris adalah lebih penting dari bahasa Melayu. Okey, seterusnya seperti yang sahabat pencadang menjelaskan tadi bahawa
bahasa Inggeris adalah bahasa antarabangsa. Kalau kita lihat kita refer dengan pencadang ataupun pembangkang yang pertama, kita lihat bahawa lingkungan bahasa Melayu itu adalah terhad di Nusantara saja, atau kalau di luar adalah sedikit-sedikit saja seperti di Afrika Selatan dan sebagainya. So di sini adalah menunjukkan bahawa bahasa Inggeris itu adalah lebih penting daripada bahasa Melayu. Okay. Okey, sekian dulu poin-poin saya atau hujah-hujah saya untuk bahasa Inggeris lebih penting dari bahasa Melayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ibrahim ingin membangkang tajuk debat ini, iaitu bahasa Inggeris lebih penting dari bahasa Melayu. Poin saya pertama ialah kita sebagai negara Malaysia daripada berbagai kaum, Melayu, Cina dan India dan lain-lain, kita berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu. Jadi untuk mengeratkan perpaduan, kita mesti mahir dalam bahasa Melayu dan mengutamakan bahasa Melayu. Sama ada tak kira sekarang ni, kalau kita lihat di ofis, di pejabat, mereka menggunakan bahasa Melayu untuk membuat laporan kerja atau bermesyuarat. Jadi tanpa bahasa Melayu, tentu sukar untuk rakyat kita untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Dan poin saya yang kedua adalah macam Tuan Cadang yang pertama ni beritahu buku ilmu kita tidak boleh dialih bahasa Melayu. Yang mungkin kita tahu, mungkin kita masih ingat lagi mungkin sejarah Islam zaman keagungan Islam, mereka menterjemah buku-buku ilmu daripada bahasa Rom ke bahasa Arab. Dari situ zaman Islam telah membangun dari segi sains atau punya biologi. Dan poin saya yang ketiga adalah sebab untuk jati diri kita bahasa Melayu mestilah menggunakan bahasa Melayu, mestilah memahirkan diri dalam bahasa Melayu. Jika tidak, mungkin kita lupa adat Islam kita atau sejarah kita, asal-usul kita. Kita melihat suatu tempat orang Melayu tidak tahu bahasa Melayu. Alangkah ruginya orang Melayu tak tahu bahasa Melayu. Seperti di Afrika Selatan, mereka bangsa Melayu tapi tak boleh berbahasa Melayu. Saya kira tidak itu saja sebagai hujah saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Liza. Kita berdebat berkenaan bahasa Inggeris lebih penting dari bahasa Melayu. Maka betul kita kena faham bahasa Inggeris itu di mana. Kita bercakap di Malaysia ke atau di London. Kita sekarang duduk di Malaysia, kita perlu bertabatkan bahasa Malaysia. Kalau kita kata bahasa Melayu tak maju, kita banding dengan orang Jepun. Orang-orang Jepun, mereka menggunakan bahasa mereka untuk membangunkan negara mereka. Dia tak gunakan bahasa, apa yang saya faham, dia ada standard Japanese International Standard, dia ada standard sendiri, dia mencipta standard sendiri. Kita pun mampu berbuat demikian. Dan kalau kita memikirkan ke arah tu, tapi kalau kita masih berbangga dengan bahasa lain, kita terlupa, maka kita tidak akan maju. Jadi dan ketika kalau kita kata apa di Inggeris lebih hebat, kenapa kita pada Malaysia dasar pandang ke timur? Tidak mana-mana. Bahasa di satu benda yang saya cakap tadi, dia boleh berubah berbagai cara. Yang penting ilmu tu. Jadi kalau kita pada dasar pandang ilmu, mana kita bangga negara kita mengikut jejak langkah orang Jepun. Mereka bangga dengan bahasa mereka, dan kita boleh bangga kerana ilmu boleh dicari dengan cara berbagai cara. Dan seterusnya, kalau kita rasa kita pergi luar negara, kalau kita orang Jepun atau orang Cina, negara Cina, mereka pergi luar negara, dia menggunakan orang tengah. Walaupun mereka boleh bahasa Inggeris, tetap mereka dekat bahasa Jepun, penterjemah akan cakap bahasa Inggeris. Dia pakai dia tak bangga bahasa Inggeris, dia tak perlu cakap bahasa Inggeris walaupun dia boleh. Jadi kita perlu bersikap macam tu, supaya kita bahasa memartabatkan bahasa kita. Dan seterusnya, seperti macam dicakap penjara di mana, kalau tugas pandang kita lah untuk menterjemahkan segala buku ilmu dalam bahasa Melayu.
untuk mendidik ada bangsa macam di dekat universiti, kita perlu mewujudkan satu kumpulan yang mana mereka menerima segala ilmu-ilmu dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Barulah kita boleh mentadabakkan bahasa Melayu. Dan kalau kita lihat orang Inggeris ni pun tak pandai-pandai pun, mereka mengambil ilmu daripada orang Arab. Ingat zaman Islam Ibn Sina, benda ilmu dia ambil bahasa Arab kan, dia bahasa Inggeris juga. Kita dia bahasa Arab bahasa Arab bukan bahasa Inggeris. Jadi dia ambil ilmu orang Arab, dia terjemahkan bahasa Inggeris. Kita yang terima bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Baru itu benda-benda bahasa lah orang cakap ala bisa tegar biasa. Apabila kita menggunakan ilmu bahasa hari-hari, kita akan faham ilmu kita di mana, sendirinya kita akan menjadi satu bangsa yang maju. Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhannya bagi saya, sebab ini adalah perdebatan. Jadi secara keseluruhannya apa yang saya nampak, poin-poin yang disampaikan oleh pembangkang tadi menyeleweng dari tajuk yang kita bincangkan. Kepentingan bahasa Inggeris bukan maknanya kita mengagungkan bahasa Inggeris, tapi dari segi komunikasi kita letak Inggeris adalah yang pertama. Sebab kat sini yang saya nampak daripada pembangkang pertama, kedua, ketiga, semuanya highlight tentang memartabatkan bahasa Melayu. Betul. Sebagai orang Melayu, saya pun memartabatkan bahasa Melayu. Tapi kat sini kita nampak kepentingan penggunaan bahasa Inggeris dalam hubungan kita bukan setakat di Malaysia, di seluruh dunia. Dan penggunaan harian kita yang lebih kecil pun kita menggunakan bahasa Inggeris. Kat sini apa yang kita bincangkan adalah bahasa Inggeris itu lebih penting dari bahasa Melayu. Clear dengan tajuk. Sebab kat sini daripada pencadang yang pertama sampai ketiga, kita tekankan bahawa bahasa Inggeris ini dari segi pengaruh, dari segi kekuatan, dari segi hubungan komplit. Penggunaannya diguna pakai oleh orang Malaysia. Keutamaan dia dari segi rujukan buku-buku, kebanyakan universiti sekalipun, kebanyakan rujukan sumber dia bahasa Inggeris. Kita tahu memang dia diterjemahkan daripada buku Arab, tapi dah ditranslate ke bahasa Inggeris. Kita tak ada inisiatif nak translate ke bahasa Melayu. Itu kita kena ambil masa. Maknanya untuk masa sekarang nak cari orang yang nak translate tu mungkin 2-30 tahun lagi baru habis buku, baru boleh anak-anak Melayu pandai. Yang pertama. Yang kedua, dari segi keuntungan perniagaan, bahasa Inggeris ni menyeluruh. Semua dunia menggunakan bahasa Inggeris. Dan walaupun tak faham, dia lebih seronok tengok filem bahasa Inggeris. Sebab bahasa Inggeris ni mungkin ada dia punya kekuatan sendiri. Yang ketiga, laman sosial pun, Facebook ni pengasasnya pun adalah orang menggunakan bahasa Inggeris. Jadi kat situ orang sebut Facebook, berapa ramai yang kat sini yang sebut muka buku? Yang saya tahu sebut muka buku adalah Najwa aja. Okey, itulah yang saya harap kita clear kenapa bahasa Inggeris ni bukan kita mengagungkan, tapi adalah satu bahasa untuk meningkatkan kita punya pengetahuan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih Encik Syamil.